Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan menyanyikan tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, Lukas 15 ini yang barusan kita baca, dimulai dengan situasi di mana ada banyak pemungut cukai. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang untuk mendengarkan Yesus. Dan di situ bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita lihat di perikop-perikop sebelumnya, perumpamaan anak hilang ini didahului oleh perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Nah, perumpamaan anak yang hilang yang barusan kita baca sepertinya adalah puncak penekanan dan penjelasan apa yang Yesus ingin sampaikan kepada para pendengar saat itu. Siapa pendengar pada saat itu? Pendengar saat itu adalah para pemungut cukai, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yaitu artinya orang-orang berdosa dan orang-orang yang tanda kutip dekat dengan Tuhan. Dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh yang kita lihat di sini. Yang pertama tokoh Bapa. Bapa di sini menggambarkan Bapa kita di surga.
这个父亲呢，就是代表着我们的天上的父。 Dan anak bungsu menggambarkan orang-orang berdosa. 然后这个小孩呢，就代表着这个有罪的人。 Anak sulung menggambarkan orang-orang yang tanda kutip dekat dengan Tuhan. 然后第三个就是这个长子，这个大孩子，大孩子的意思就是跟神很亲近的一个人。 Berikut firman Tuhan yang barusan kita baca adalah perumpamaan tentang seorang bapa yang memiliki 2 orang anak. 刚才我们所读的这个经文就是一个故事，就是说一个父亲有2个孩子。 Pada suatu hari anaknya yang bungsu itu meminta harta warisan kepada ayahnya. 然后有一天，这个小孩子就跟他的父亲讨他的那个产业。 Setelah itu dia pergi berfoya-foya. 最后他就是把这个产业就是浪费资财。 Setelah uangnya habis dan di negeri yang dia tuju itu tempat dia berdiam itu timbul bahaya kelaparan. 然后在那个时候，他去到远方，然后到那个地方是有饥荒的事情。 Akhirnya membuat dia itu menjadi seorang penjaga babi. 直到那个时候，他变成了一个放猪的一个人。 Singkat cerita kemudian anak itu memutuskan untuk pulang. 短话来说，他这个小孩子他就决定要回家。 Dan dia berencana akan menjadi orang upahan papanya aja. 他也是说他不配做他父亲的儿子，他就愿意做他父亲的苦工。 Tetapi di situ dikatakan ayahnya menyambutnya 但是呢，在这个故事呢，我们就听到他的父亲就迎接 dengan 他， penuh sukacita. 就是用欢乐的来迎接 Bahkan 他。 mengadakan pesta yang sangat meriah untuk menyambut kepulangan anaknya. 然后他又做了很大的这个宴席来迎接他的孩子。 Lalu kita lihat kakaknya yang sulung, anaknya yang sulung itu adalah bagaimana respon anak sulung ketika adiknya pulang. 然后我们就看这个长子的反应，当他的弟弟回到 Anak 家 sulung 的时 ini 候， tidak terima ayahnya memperlakukan si anak bungsu ini begitu baik. 这个大儿子他不接受，为什么他的父亲对待他的小孩子那么好？ Ia merasa iri hati 他就觉得他的很嫉妒他 karena ia 的， merasa sudah lama bekerja dengan papanya. 因为他已经长时和他的父亲工 Tapi 作， papanya tidak pernah memperlakukan dia sebaik itu. 但是他的父亲既然没有对他那么好， Ia marah dan tidak mau mengikuti pesta itu. 他就是很发怒，就是不愿意参加这个宴席。 Namun ayahnya kemudian datang padanya dan menjelaskan bahwa sudah sepatutnya seanak sulung ini harus bergembira karena yang pulang ini adalah adiknya sendiri. 然后他的父亲就劝他的大儿子，就告诉他，你应当要快乐，欢喜快乐，因为回到家的是你的。 Di ayat terakhir di situ dikatakan bahwa karena adikmu ini telah mati dan menjadi hidup lagi. 32 Ia telah hilang dan ia didapatkan kembali. 节这里说，这是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐 perumpamaan 妹 ini dimulai dengan suatu kondisi gambaran ketidaksopanan atau ketidakwajaran. Karena di mana seorang anak bungsu meminta harta warisan kepada ayahnya sebelum ayahnya meninggal. 这个故事告诉我们，就是一个环境，就是这个小儿子，他就是无理取闹的，就是和他的父亲还没死去的父亲讨这个产业。 Menurut hukum Yahudi, seorang ayah dapat membagikan hartanya melalui surat wasiat. 如果犹太人的历史说，就是当他的父亲死去的时候，他就是会分给他的儿子这个产业。 Selama dia hidup, dia bisa memberikan surat wasiat. Tetapi pelaksanaannya bisa dicairkan ketika ayahnya sudah meninggal. 是他的父亲还活着的时候，他可以分给他的儿子这个产业，但是这个产业呢，他的儿子可以得到，要等到他的父亲死去。 Atau juga dia juga bisa melakukan pembagian harta kepada anak-anaknya terlebih dahulu dengan catatan bahwa ketika anak-anak itu melanggar, dia ambil dulu sebelum papanya meninggal, maka akan dikenakan denda. 就是说，当他的父亲还活着的时候，他可以分给他的儿子；但是如果他其中的儿子犯错的时候，他可以把他这个儿子的产业 Itu adalah 夺回 hukum 来。 Yahudi pada saat itu. 这就是犹太人的那个立法的。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan, seharusnya hal ini tidak lazim terjadi. 其实这个事情呢，不是
时常发生的。 Meminta harta warisan selagi ayah kita masih hidup itu hal yang sangat kurang ajar. 讨父亲的产业，当父亲还活着，就是一个无理取闹的事。 Karena seakan-akan kita berkata, Papa juga akan meninggal juga. Sekarang aja berikan kepada saya. 就好像说，父亲你到一段时间也是会离去的，所以你把你的产业给我吧。 Seakan-akan menganggap papanya itu udah meninggal. 就好像他的父亲已经死了。 Dalam hukum Musa, anak seperti ini patut dihukum mati. 如果在摩西的时代，这个小孩子应当要被处死的。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐 kalau 妹 kita 们， lihat di ayat 13, 如果我们看到第13 di situ 节， menggunakan kalimat bahasa Inggris dalam bahasa Inggris and not many day after. Artinya, tidak berapa hari kemudian, tidak terlalu lama, itu mengindikasikan bahwa anak bungsu itu buru-buru setelah dia mendapatkan harta warisan dari papanya, dia buru-buru pergi ke luar Israel. 在第13节，如果在英文的那个经文这里就说了，过了不多几日，就是好像他得到了父亲的产业，他就匆匆忙忙的就 Dia buru-buru pergi ke negeri yang jauh. 他就是出去到远方的地方。 Dia bukan hanya mau pergi ke tempat jauh, tetapi dia sengaja menjauh dari rumahnya. 不止去很远的地方，而是他要离家出走， Menjauh dari keluarganya, menjauh dari papa dan adiknya. 他就要远离他的父亲，远离他的弟兄。 Ini artinya apa, saudara? Ini artinya anak bungsu ini menginginkan kebebasan dari peraturan rumah adat istiadat dan hukum Taurat. 这代表着什么？这代表着他的这个小儿子，他就是要得到这个自由。 Dia untuk mendapatkan kebebasan supaya dia bisa melakukan sesuka hatinya. 他要得到这个自由，他就是自由的拿来用， Dia tidak mau diatur oleh papanya. 他不要被他的父亲而控制， Juga tidak mau menuruti segala hukum Taurat. 也不要顺服这些的立法。 Karena kita bisa lihat di situ dikatakan bahwa dia menjadi penjaga babi. Menjadi penjaga babi itu artinya dia pergi ke negeri yang di luar bangsa Israel. 这里说他去放猪的这个工作，就是远离他的原地的家。 Apa yang terjadi pada anak bungsu setelah itu? Setelah dia pergi ke negeri yang jauh, 然后他去远方的地方呢，会发生了什么事呢？ dia berfoya-foyakan hartanya. 他就是浪费资财， Akhirnya hartanya habis sehingga dia jatuh miskin. 然后到他的这个一切都所有的就是完了，他就是 Dan ia mengalami kelaparan. 他就穷苦饥荒。 Sehingga dikatakan di situ dia terpaksa menjadi penjaga babi. 所以这里说着他就是投靠那个地方，就是去田里去放猪。 Bahkan di situ dikatakan sampai harus makan makanan babi untuk bertahan hidup. 这里也说了，他很不得拿猪所吃的这个 Itu 豆 pun 浆 tidak diberikan kepadanya. 这个也不给他吃。 Nah, saudara, di situ juga dikatakan bahwa dia sudah pergi ke tempat yang jauh, ke negeri yang jauh. Di situ katakan bahwa ia bekerja pada seorang majikan. Dan majikannya itu menyuruhnya untuk bekerja sebagai penjaga babi. 他去了很远的地方，然后在那个地方，他就是找一个工作，这个田里的主人就叫他放猪。 Kalimat ia bekerja pada seorang majikan dalam bahasa Yunani-nya yang disebut folao itu berarti menggantungkan diri. Dia bukan sekedar bekerja, tetapi dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian bahwa dia ini menggantungkan dirinya. 这里说的投靠的意思，就是在希腊文，就是他一切的生活就投靠了这一个人， Dia bergantung kepada orang itu untuk hidup. 他就是投靠这个人而活。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 perlu 们， diingat bahwa babi adalah binatang haram bagi orang Yahudi. 我们要记得一件事，就是这个猪呢，对这个犹太人是一个是不洁净的一个 Maka 东西 menjadi seorang Ike. penjaga babi ada pekerjaan yang sangat hina. 然后这个放猪的工作是一个很低调的，就是在那边是很低的一个工作。 Maka sebagai orang Yahudi tentu anak bungsu ini merasa dirinya sangat hina dan terhilang karena jauh dari ayahnya dan harus menjadi penjaga babi. 所以这个小孩子就觉得他是一个失去父亲的一个小孩子。 Nah, saudara, anak bungsu ini menggambarkan siapa? 这个小孩子代表着什么呢？ Anak bungsu ini menggambarkan keadaan kita dulu telah mati dalam dosa dan pelanggaran kita. 就是代表着我们以前的我，就是跌入在这个罪恶的我。 Kondisi ini menggambarkan sebelum kita di dalam Kristus. 这个情况就是代表着我们
还在， Kita adalah Bukan Yesus. anak-anak yang seharusnya dimurkai. 我们就好像是一个被发怒的一个小孩。 Namun karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia telah menyelamatkan kita. 但是因为神的大爱拯救了我们， Dan saudara sekalian Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di situ dikatakan bahwa anak bungsu ini mati 这里说 dan telah hidup kembali. 这个小孩子就是死而复活， Mati. 死了。 Di sini arti mati itu artinya mati rohani. Saudara. 这里的死是灵性的死， Apa itu mati rohani? 灵性的死是什么 Mati 呢？ rohani itu ada keterpisahan dengan Allah. 就是一是我们和神有一个距离， Tidak ada relasi dengan Allah. 就是没有和神有一个关系了， Ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, 就好像亚当和夏娃跌入在这个犯罪的时候， Tuhan berkata pada saat engkau makan buah itu maka engkau pasti mati. 神对亚当和夏娃说：“如果你吃了这个果，你就会死。” Adam dan Hawa setelah makan buah itu mati nggak? 是否当亚当和夏娃吃的这个果子，他死吗？ Mati jasmani enggak, 他的肉体的死是没有， tetapi rohaninya mati. 但是他的灵性是死了。 Sejak saat itu manusia jatuh dan dosa dengan keterpisahan dengan Allah. 就是在那个时刻，我们和神就是有一个距离。 Nah, saudara sekalian Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kondisi anak bungsu ini juga menunjukkan kepada kita bahwa keadaan keterpisahan dari Allah akan berakibat kegagalan. 这个小孩子的环境也代表着我们就是失败者的一个 Menjadikan 环 manusia 境， itu budak dosa 就代表着我们这个人就是一个奴妇，罪恶的奴妇， dan mengalami kematian kekal 也是得到这个死的永恒， jika tidak kembali kepada Allah. 就是不能回到神那边去。 Dan juga saudara-saudara, kalau kita lihat anak bungsu ini yang ingin hidup bebas, 如果我们看着这个小孩子，他就是要得到自由的生活， yang tidak mau tunduk kepada peraturan, 他不要遵守律法， sering juga kita lakukan kepada Tuhan. 这个事也是常常我们对神做 Kita 的。 seringkali tidak suka dengan perintah firman Tuhan. 我们常常不喜悦神的Kita merasa tidak bebas, 我们觉得我们就是不自由， tidak menyenangkan, 好像不舒服， karena tidak sesuai dengan keinginan hati, kadang tidak sesuai dengan keinginan hati dan hawa nafsu 因 kita. 为这样不符合我们的肉体所需要的。 Menjadi orang Kristen nggak boleh ini, nggak boleh itu. 就好像我们作为基督徒不可以这样，不可以那样。 Nah, saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita sering cenderung untuk mengabaikan dan tidak mempedulikan Tuhan dan segala 我 perintahnya. 们时常就是忽略了神的律法，神的对我们的这个使命。 Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen yang udah lama, kita lebih suka melakukan kehendak kita sendiri. 虽然我们已经很久了做了这个基督徒，但是我们就是随意的做出我们自己 Ini 喜 bisa 要的生 membuat 活， kita itu terhilang, 这样会让我们就是迷失方向， mati rohani, 我们的灵性会死， karena kita kehilangan relasi dengan Allah. 因为我们和神就是有一个隔离了。 Kita harus tahu bahwa dosa itu mula-mulanya memang membawa kesenangan. 对，我们时常觉得这个罪恶会第一次会带到我们有一个快乐， Sangat nikmat, 就觉得好像很享受， tetapi pada akhirnya akan membawa pada penderitaan dan kehinaan. 但是到最后呢，会带导我们到一个很痛苦、 Tuhan 一 Yesus 个 di 羞 sini 辱 itu 的生 hendak 活。 menekankan kepada kita semua bahwa seindah-indahnya kenikmatan dunia, 所以这里要提醒我们，在最享受的这个世界里， suatu saat itu akan berbalik menjadi jerat bagi kita, 有一天会变成了一个沟，让我们掉下去， yang mungkin bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. 可能会让我们远离了神。 Kalau kenikmatan itu kita kejar berlebihan. 如果这个享受的事情让我们一直去追求， Nah, saudara, lalu kita di sini bahwa anak bungsu itu mulai menimbang-nimbang dan menyadari keadaannya. 然后我们就看这个小孩子，他就一直在想一想，然后他就是想去过去， Menyadari apa, saudara? Dia menyadari bahwa keadaannya tanpa bapaknya itu dia tidak bisa berbuat apa. 想去了什么呢？他就觉得如果他没有他的父亲，他就是一无所有。 Ia menyesali perbuatannya lalu ia mengambil keputusan. Di situ dikatakan ya, ia menyesali lalu dia mengambil keputusan untuk bangkit kembali kepada bapaknya. 这里说了，他就反悔，他就想回到他的父那去， Dan dia mau mengakui dosanya di hadapan bapaknya. 他要在他的父那边认罪悔改。 Kalau kita lihat di sini, dia tidak berhenti pada rencana dan keputusannya. Dia tidak hanya menimbang,
terus mengambil keputusan, terus berhenti di situ, enggak. Tapi dia menimbang, dia menyadari, dia mengambil keputusan, lalu dia melaksanakannya, dia bangkit kembali kepada bapaknya. 这里说了，他不只单单在那边想，然后思想觉得，然后他醒悟过来，他悔改，而不是这样子，他就是有一个行动，他要回到他的父那去。 Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Sekarang kita lihat tokoh bapak di sini. 我们再看一下这个父亲的这个关系。 Saudara, kira-kira kalau saudara di tempat ini berada di posisi menjadi bapak dalam perumpamaan ini, apa respon saudara? 比如现在我们的是一个父亲，在这个故事里，我们是一个父亲，然后我们的反应是什么呢？ Jika anak saudara ada yang seperti anak bungsu ini yang meminta harta warisan sebelum Anda meninggal dan dia pergi memfoya-foyakan menghabiskannya, anak durhaka. Bagaimana respon saudara? 如果我们有一个小孩，他就是像这个故事一样，他就是讨他的所要的产业。当我们还活着的时候，我们的反应是什么？ Bagaimana respon saudara ketika anak yang demikian balik ke rumah? 我们的反应是如何？当这个小孩子突然间回到我们 Walaupun 家， saudara adalah seorang ayah yang baik dan berbelas kasihan. 虽然我们是一个很好的一个父亲， Normalnya itu respon yang akan diberikan kita itu ya paling tunggu anak mendekat berlutut minta ampun dulu kan, baru kita ampuni. 第一次的反应就是当我们的孩子跪到我们的面前跪下来悔改求饶的时候，我们才可以原谅 Itu 他。 normal, respon yang normal yang 这是 seharusnya. 自然的反应。 Namun hal yang terjadi dalam perumpamaan ini kita lihat 但是今天我们所读的这个经文的 sang 反应 bapak yang mengambil inisiatif untuk bertindak. 是这个父亲他先来到这个小孩子的 Di situ dikatakan Kecil. dia berlari mendapatkan anaknya, merangkul dan mencium anaknya. 这里说了什么呢？这里说了他的父亲就Berlari mendapatkan anaknya, merangkul dan mencium anaknya. 这里说他父亲看见了就动了慈心跑去抱着他的镜像连连与他亲嘴。 Tahukah saudara-saudara kasihan Tuhan bahwa tradisi pada saat itu seorang bapak yang tua dan kaya itu tidak boleh berlari. 你们知道吗？在那个时候的情况下呢，就是这个老父亲呢，一个很年老的父亲，他是不可以跑 Maksudnya 去， tidak 就是不 pantas, 可以跑， tidak pantas berlari. 就是意思就是说他就是不可以跑的。 Sebab tradisi pada waktu itu kalau seorang tua dan kaya itu berlari itu merupakan hal yang memalukan dan tidak bermartabat. 因为在那个时候的时代的情况下，就是一个老人家如果跑的时候，他就是失去了他的原则。 Karena berlari itu adalah hal yang dilakukan oleh budak atau pelayan. 因为跑的人就是一个仆人所应当要做的事情。 Namun ini adalah bapak yang berbeda karena Tapi dia juga begitu mengasihi anaknya. 但是这个是不一样的父亲，因为他是很爱他的儿子。 Dia itu berlari, dikatakan mendapatkan anaknya, mencium dan melangkulnya. 这里说他跑去抱着他的儿子，然后连连与他亲嘴。 Dia yang berinisiatif lebih dulu. 他是第一的反应，他就是先到他的儿 Begitu 子 juga 那里 dengan Allah yang kita sembah, saudara. 也一样，我们所敬 Dialah 拜的 yang 神， sebenarnya berinisiatif untuk mencari manusia lebih dahulu. 他也是先来找我们这个人。 Di situ dikatakan bahwa ketika anaknya masih jauh, anak bungsu ini masih jauh dan perjalanan masih jauh, ayahnya telah melihat dia. 这里说的相离还远的时候，他父亲就看见他的儿子。 Itu menandakan apa? Menandakan bahwa ayahnya itu selalu menanti-nantikan anaknya pulang. 这代表着什么呢？这代表着他的父亲就是有这个他就是等到他的儿子用， Selalu 等到他的儿子 mengawasi 回来， jalan, jauh selalu melihat, menanti-nantikan 他 anaknya 一直 pulang. 等待他的儿子回来。 Sehingga ketika dia melihat anaknya, dia tergerak dia oleh belas kasihan segera berlari mendapatkan anak. 所以当他看见他的儿子的时候，他就是跑去抱着他的儿子。 Anak bungsu pun mulai meminta ampun kepada bapaknya. 他的小孩子也是对他的父亲说，他已经犯了罪了。 Ayat sebelumnya kita baca bahwa anak bungsunya berencana untuk pulang. Setelah pulang dia akan meminta ampun kepada bapaknya. Lalu apa? Lalu dia bilang akan meminta ayahnya menjadikan dia sebagai seorang upahan. 这里说了什么呢？他说，当他要悔改的时候，他就是要到他的父那边认罪悔改，然后他也要不配成为他父亲的儿子，就要他的父亲把他当做他的苦工。 Karena anaknya merasa tidak
layak lagi menjadi anak. Oh, Makanya他的 dia 儿子 mau dia menjadi upahan papanya saja. 因为他的儿子就觉得他已经不配成为他的儿子了， Tapi 所以他 kita- 要成为他的股 Tapi 东。 kita lihat, anaknya itu ketika meminta ampun tidak sempat melanjutkan bahwa dia ingin menjadi upahan papanya. Papanya itu cepat-cepat menyuruh bawahannya itu untuk mengambil apa? Jubah, cincin, sepatu untuk dikenakan kepada anak bungsunya. 我们看，当他说他不配成为他的儿子，要做他的股东的时候，他的父亲就立刻叫他的这个仆人那个最好的衣裳最好的戒指带 Di sini 带着。 menunjukkan bahwa bapaknya tidak mau anaknya itu merasa tidak layak. 意思就是说，他的父亲不要让他这个小孩子觉得他不配。 Kita sering dengar nggak orang yang mau bertobat itu sering kita dengar pengakuan mereka bahwa mereka berkata bahwa mereka merasa tidak layak. Seakan-akan itu Tuhan tidak mau mereka kembali. Kamu sudah melakukan dosa, saya sudah melakukan dosa yang sangat parah. Dan saya tidak layak datang kepada Tuhan lagi. Dan Tuhan tidak mau menerima lagi. Seringkali kan, itu adalah bisikan iblis. 我们时常听着，当有一个人要悔改的时候，他就是说我不配来到神的面前。你们千万要知道，这个是魔鬼的作为。 Perumpamaan ini menunjukkan kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan melayakkan kita kembali. 这个比喻代表着什么呢？代表着当我们来到神的面前悔改的时候，我们的神是愿意接受我们的。 Kita lihat status anak yang tadinya sudah sangat rendah, kelaparan, menjadi penjaga babi, mau makan makanan babi pun tidak diizinkan. 我们看刚才这个小孩子，他就是在那边已经饥饿了，他要吃这个猪的食物，连猪的食物他都不能吃。 Ketika ia kembali kepada pabarnya, dia dinaikkan kembali statusnya, relasi anak dengan bapa dipulihkan. 但是当他回到他的父亲那里去的时候，他的这个儿子的身份又回到他的这个身份。 Jubah, cincin, sepatu adalah tanda bahwa statusnya dipulihkan karena budak atau pelayan tidak memakai jubah, cincin atau sepatu. 他的衣裳了，然后他的戒指、他的鞋子全部就归回他的身边了。这是代表着，如果一个仆人他是没有拥有一 Nah, 切， saudara, inilah yang terjadi jika kita yang berdosa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, 这也是一样。当我们真真实实来到神的面前的时候， menyesali perbuatan kita, 我们认罪悔改的时候， mengaku dosa kita, 就是来到神的面前认罪 merendahkan 悔 diri 改， kita, 谦卑在神的面前， kembali kepada Allah dan 回到 bertobat. 父的那边去。 Bertobat, saudara. 我们要悔改， Maka Allah akan menerima kita kembali. 神就会接受我们。 Tapi ingat, 但是要记 jangan 得， sengaja kita melakukan dosa dengan pikiran bahwa Tuhan tahu juga akan mengampuni kita ketika kita kembali kepadanya. 我们千万不要有这样的想法，就是我们故意的去犯罪，因为我们觉得我们的神会接受我们啊。 Satu minggu yang lalu saya injili seorang orang Buddha ya. 一个礼拜前我就是有传讲传福音给一个妇女， Dia berkata, enak sekali orang Kristen ya. 她说：“哎呀，这个基督徒好像很好。” Kalau dosamu bisa diampuni, bahwa saya bisa melakukan dosa seenak saya, lalu saya datang kepada Tuhan dan minta ampun. 如果我们的罪，上帝可以怜悯我们的话，那我就这样就乐意的去犯罪了吧？ Saya jelaskanlah kepada dia 然后我就跟他解释， bahwa tanda orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, 一个真真实实相信神的人， dia tidak akan berbuat demikian. 他是不会这样做 Dia 的， tidak hidup di dalam dosa lagi. 他是不活在 Dia 罪 tidak 恶里 menjadi 面 budak 的， dosa lagi. 他也不会做罪恶的奴仆。 Kesukaannya itu bukan melakukan dosa lagi, 他的喜悦不是做tetapi 犯罪了， kesukaannya adalah menyenangkan hati Tuhan. 但是他的喜悦就是讨好神的。 Walaupun tidak bisa dipungkiri orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, tetapi bedanya adalah dia tidak bisa hidup di dalam dosa. 对，这是不否认我们会犯罪，但是如果我们是成为真真实实的基督徒，我们会远离这个罪。 Lalu dia bilang, oh begitu ya. Banyak di luar sana orang tidak mengerti, berpikir bahwa orang Kristen enak sekali tinggal bikin dosa dan terus minta ampun. 再就是外面的人，他们这想法就是做基督徒好像很好，因为我们犯了罪，我们悔改的时候，神就会原谅 Nah, saudara, 怜悯我们的罪。 poin yang paling penting di sini bukan mengenai anak bungsu yang meminta maaf. 但是重点不是注重在这个小儿子来到他的父亲， Tetapi Ya, lebih tahu kepada pertobatan dia. 而是他的悔改的心。 Kalau kita perhatikan di ayat 32 dikatakan bahwa adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali.
ia telah hilang dan didapat kembali. 如果 Ada perubahan dalam diri anak bungsu ini. 如果在32节我们看到你的兄弟死而复活，这个死而复活就代表着他就是悔改的心， Yang telah mati rohani kini ia menjadi hidup kembali. 就是他的灵性已经死了，但是他又复活了。 Dia bertobat sungguh-sungguh ketika dia merenungkan, menyadari bahwa dia berdosa. Dia menyesalinya. Lalu dia mengambil keputusan. Lalu dia apa? Bertobat. Dia kembali kepada bapaknya. 他反省了，他悔改，所以他要回到他父那边去。 Bahkan dia bilang saya menjadi seorang bahan papa aja. Berarti ada perubahan dalam dirinya. Yang selama ini hidupnya penuh kesombongan, penuh foya-foya. 这里就代表着他旧的 Yang hidupnya selama ini penuh kesombongan, hidup foya-foya, tetapi ada perubahan dalam dirinya itu. Bahkan dia mau menjadi seorang upahan ayahnya. 就是说他过去的他就是活在那个放荡的生活，浪费资财的生活，但是他还要回到他父那去。 Nah, saudara, kalau kita berdosa, apakah cukup kita dengan mengaku dosa kita? Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Apakah cukup dengan begitu? 如果我们犯了罪的时候，我们来到神的面前，我们就对神说：“神啊，我犯了罪了，请你原谅我，怜悯我。”就是这样到这里而已吗？就结束了吗？ Kita sering salah paham dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita memohon ampun di hadapan Tuhan, Tuhan adalah adil, Dia akan mengampuni dosa kita. 我们时常误解了一件事，就是当我们犯了罪来到神的面前，我们认罪悔改的时候， Iya, Tuhan pasti akan mengampuni kita, tetapi tanpa pertobatan yang sejati, pengakuan dosa itu adalah sia-sia. 是的，我们的神当然会怜悯我们，但是如果我们不是真心的去认罪悔改的时候， tetap binasa. 就是没有用的，我们仍然就是灭亡的。 Mulut minta ampun, tetapi tidak ada niat hati untuk bertobat, masih hidup di dalam dosa. 我们的嘴里是悔改，但是我们的心却没有悔改的话，这是没有用的。 Iya, saudara. Kalau kita hanya di mulut memohon ampun, tetapi niat hati kita sama sekali tidak ada niat untuk bertobat sama sekali, tidak ada gunanya. 是的，如果我们的嘴，单单我们的嘴悔改、认罪悔改，但是我们的心没有一个真真实实要悔改的心，这是没有用。 Memang tidak serta-merta langsung kita niat bertobat langsung 100% kita berubah, enggak. Mungkin pelan-pelan ada pertobatannya, proses, tetapi paling enggak ada niat. Kita tidak suka lagi hidup di dalam dosa. Kita ada niat untuk bertobat hari demi hari. 是的，没有一个人他说他认罪悔改，然后他的心就完全的，就是直接变成的一个新的人，就是直接悔改。 Tuhan 就是 menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh. 我们的神 Bukan 就是要 kepura-puraan. 真真实实的悔改，而不是假的悔改。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita lihat di perikop ini, toko bapa ini, hal yang paling ditunggu dan menyenangkan bagi hati seorang bapa adalah ketika anaknya yang hilang, pergi menjauh itu kembali pulang. 如果我们看这个父亲的这个责任呢，他就是要等待他的儿子，就是离家出走的儿子回到他的身 Firman Tuhan 边。 ini memberitahukan kepada kita semua, menggambarkan kepada kita semua tentang kasih Allah yang begitu besar, mengasihi setiap manusia berdosa tanpa syarat. 就是要告诉我们的神就是等待我们这些认罪悔改的回到他身边，就是 tanpa 无 mengingat 条件的爱 kesalahan ，就是他就是已经不记得我们的所 dan 犯的 begitu 罪， bersuka cita karena manusia yang berdosa itu bertobat. 他就是不计算我们所犯的罪了。 Begitu luar biasa Allah kita, saudara-saudara sekalian. Dia tidak mengingat kesalahan kita ketika kita kembali kepada Allah sungguh-sungguh bertobat. 这 Dia 就是我 menerima 们 kita 的 apa 神， adanya. 这就是我们的神，就是无条件的接受我们，就是当我们真真实实的认罪悔改来到他的面前的时候，他就是乐意的来接受我们。 Nah, saudara, kita lihat di ayat 25 sampai 32 itu adalah tentang anak sulung. Seringkali anak sulung ini dianggap cerita belaka yang jarang diperhatikan. 我们看一下，就是在25到32节，这里就说的这个长子就是大儿子，我们时常忽略这个大儿子。 Berapa orang mungkin beranggapan cerita ini berakhir dengan happy ending ketika anak bungsu pulang. 有很多人就是说，
当这个小孩子回到父那边去，就是美好的结局的。 Padahal Wah, bagian beda ini sih. sangat penting, saudara. 其实，在这个大儿子的故事也是很重 Karena 要 ini 的， adalah teguran bagi anak sulung. 这就是要提醒我们， Anak sulung di situ diceritakan berada di ladang pada saat itu. Itu menggambarkan bahwa dia pekerja yang keras. 这里说那时大儿子在田里，正在田里，就意思就是说在田里就是打工，他很勤劳的一个 Dan 人， dia itu anak yang setia. 然后他也是很忠心的一个儿子。 Tapi anak yang sulung ini merasa iri dan marah dengan apa yang diperbuat papanya kepada anak bungsunya. 然而这个大儿子他就嫉妒了，他就是嫉妒他的父亲为什么对待他的弟兄，他的那个弟弟那么好。 Ia juga melakukan hal yang memalukan bapaknya, tidak mau masuk ke pesta. 他也是羞辱了他的父亲，他就是不愿意参与了这个宴席。 Anak sulung ini membandingkan dirinya dengan anak bungsu yang telah berbuat dosa, sedangkan dirinya itu bekerja setiap hari. 他就是拿他和他的弟弟来比较，他就是忠心的做工。 Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah anak sulung ini lebih baik dan lebih benar, tidak berdosa daripada anak bungsu. 这好像看来就好像他的大儿子，他这个哥哥比他的弟弟跟 Tetapi kok bapaknya tidak mengasihi dia? Kok malah mengasihi anak bungsunya yang sudah memfoya-foyakan hartanya? 但是为什么他的父亲仍然不爱他的这个大儿子呢？他仍然爱他的小孩子呢？ Anak sulung ini kehilangan perasaan kasih Allah terhadap dirinya. Anak sulung ini kehilangan perasaan kasih Bapa terhadap dirinya. 这个大儿子就失去了父亲的爱，在他 Dia 的身 tidak 上， bisa merasakan kasih Bapaknya. 他已经不感受到了他父亲的爱了， Dia juga kehilangan kasih terhadap adiknya sendiri. 他也失去了对弟弟的爱。 Anak sulung ini tidak menyebut adikku pada saat dia berbicara, tetapi dia bilang anak Bapa. 在这里，他没有说我的弟弟，而是父的儿子。 Di sini menunjukkan bahwa relasi anak sulung yang anak sulung bangun dengan bapaknya itu aja sekedar untuk menaati peraturan. 就好像是他们的父子关系，就好像这个长子就是顺服他的父亲， Bukan dibangun atas dasar kasih kepada bapaknya. 而不是因为他们就是有爱的这个关系。 Jika benar anak sulung mengasihi bapaknya, tentu dia akan ikut mencari adiknya yang hilang. Karena Betul. dia tahu bapaknya menantikan kepulangan adiknya. 如果这个大儿子真实爱他的父亲的话，他就是愿意和他的父亲去寻找这个他的失去的弟弟。 Saudara, reaksi yang ditunjukkan anak sulung ini, respon yang ditunjukkan anak sulung ini menyatakan kesombongan dan rasa dirinya benar yang berakar di dalam hatinya. 这个长子是代表着他的心里就是有一个骄傲，就是代表着他自己是对的。 Ia fokus pada dosa yang tampak di luar yang ada pada orang lain, tetapi dia tidak sadar dosa dia sendiri. 他只专注别人的罪，而不专注他自己的罪。 Dua bersaudara ini, anak bungsu dan sulung, 这两个弟兄呢， berdosa dalam cara yang berbeda. 他们是犯了罪，但是他们的罪是不同的。 Sama-sama berdosa, hanya saja dosanya berbeda. 他们两个是 Dengan cara yang berbeda. 他们两个人都犯了罪，但是他们的罪是不同。 Mereka sama-sama terhilang sebenarnya. Selama itu bukan hanya anak bungsu yang terhilang, anak sulung juga terhilang. 其实他们这两个也是浪子，但是他们的迷失的方向是不同的。 Yang satu terhilang di luar karena ditarik oleh semua kemewahan dunia, kenikmatan dunia. 第一个，他就是因为要得到自由，然后要浪费资财，所以 Yang 他去 sulung 远 terhilang di dalam rumahnya sendiri. 然后这个长子的大儿子，他就是迷失在他自己的 Dia 家， mengatur perilakunya kelihatan dengan baik, bekerja keras, setia, namun dia menyimpan dosa-dosa batin. 他外表，看他的外表，他好像很勤劳，很服侍他的父亲，但是在他的内 Ternyata 心他 dia 是 yang 犯了罪。 selama ini dekat kepada bapaknya, tetapi tidak memiliki relasi dengan bapaknya. 他是永远和他的父亲同在的，但是他竟然和他失去了这个和父亲 Di 的 situ 关系。 bapaknya berkata kepada anak sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Di situ menunjukkan bahwa satu hal yang sering kita lewatkan.
bahwa anak sulung ini selalu bersama-sama dengan Bapa, tetapi dia tidak bisa merasakan kasih Bapa. 这里他的父亲对这个儿子说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”但是呢，他的这个大儿子却没有感受到，就没有感觉到和他的父亲的关系。 Oleh karena ia kehilangan kasih itulah, dia tidak dapat merasakan sukacita seperti apa yang dirasakan bapaknya ketika adiknya pulang. 因为他已经失去了这个爱，所以当他的弟弟回到他的父亲这里的时候，他就失去了这个喜乐。 Ia tidak menempatkan dirinya sebagai anak sebenarnya. 其实他没有把他的地位代表着他是儿 Nah, 子。 saudara, gambaran anak sulung pada waktu itu adalah gambaran yang ditujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. 这个长子就是代表着这个法利赛和这个Ahli Taurat. 这个法利赛和这个yang seringkali merasa tidak senang, bahkan marah melihat orang-orang berdosa datang kepada Yesus. 就是他们就是不喜悦看到人来到耶稣的面前。 Ya, kitab sering diceritakan bahwa mereka bersungut-sungut melihat para pemungut cukai itu datang kepada Yesus. 就好像他们看到这个收税的人来到神的面前， Ahli 来到耶稣 Taurat 的面前， adalah 他们 orang 就在 yang 那边埋怨。 ahli Taurat adalah orang yang sehari-hari belajar kitab Taurat. 这个法利赛人和这个Risi. 领袖者，他们就是每天就是读经的一个人。 Mereka adalah orang yang tanda kutip dekat dengan Allah. 意思就是说他们就是Mereka taat beribadah dan taat hukum. 好像是他们是和神很亲近的一个人， Seolah-olah adalah orang yang berada bersama dengan Allah. 好像他们就是与神同在的人。 Namun ternyata mereka itu tidak merasakan kasih Allah dalam kehidupan mereka, saudara. 但是他们却没有感受到神的爱， Sehingga mereka juga sulit mengasihi sesamanya, apalagi Sedang. orang berdosa. 直到他们就是没有这个爱对待这些有罪的人。 Dosa yang mereka lakukan itu tidak tampak secara lahiriah, tetapi dalam batin mereka. 这个爱就是他们没有显出来的。 Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita senantiasa perlu berhati-hati, 所以我们要谨慎， menguji diri kita sendiri. 我们要省察我们自己， Apakah selama ini kita merasa dekat dengan Tuhan 是否我们觉得我们已经和神很亲近， hanya dengan melakukan pelayanan, 只是做这个神的， taat akan hukum, 然后我们就是遵守这个律法， taat akan peraturan-peraturan. 遵守我们所做的这个律法， Apakah kita akan ada merasakan kasih Bapa? 是我们有觉得父的爱呢？ Apakah kita memiliki relasi dengan Bapa? 是否我们和神和父有很好的关系呢？ Apakah kita bersuka cita jika ada orang berdosa bertobat? 是否我们有这样的心情？当有一个犯罪的人悔改的时候，我们有这个喜乐呢？ Perumpamaan ini diakhiri dengan kalimat terakhir, yaitu kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. 这 Ia 个 telah hilang dan didapat kembali. 这个比喻到最后的这个总结就是说，我们应当要欢喜快乐，因为你的兄弟是死而复活，失而又得的， Ini menunjukkan bahwa terjadi pemulihan 这就代表着有这个悔改。 dan keselamatan dari Allah kepada orang-orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. 就是神就是愿意接受这些愿意悔改的这个人，犯罪的人。 Kalimat ini juga menyadarkan anak sulung itu 这句话也提醒了这个长 bahwa 子， kondisi setiap manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa 就是每个人当这个亚当和夏娃犯了罪的时候， adalah mati dan hilang. 就是死而 Tetapi ketika manusia berbalik, mengaku dosa, bertobat, mengalami perubahan hidup, maka mereka dapat diterima kembali. 但是当他们认罪悔改的时候，他们就是神就是可以接受了， Karena relasi dengan Allah itu dipulihkan. 因为我们和神的关系就是被恢复了。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， permohonan ini mengajarkan kepada kita ada beberapa hal. 在这里有教导我们有几件事。 Yang pertama, 第一， saya ringkaskan untuk saudara. Yang pertama, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat.
第一个这个比喻就代表着神对我们的爱是无条件的爱， yang tidak melihat siapa diri manusia, 就是没有看你是谁， kejahatan yang sudah kita 你 lakukan. 所犯的错误， Dia juga tidak melihat suku dan ras 他 kita. 没有看你是哪一个种， Tetapi kasih Allah diperuntukkan kepada setiap orang berdosa yang mau kembali kepada Dia. 但是神的爱就是给了那些愿意悔改的人， Siapapun kita asalkan kita mau berbalik kepada Dia. 无论你是什么人，如果你愿意回到神的面前， Dia ada Allah yang setia yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. 他就是忠心的神，就是以前、现在到永永远远的神。 Kita yang berubah-berubah. 是我们是 Kita yang kadang tidak setia. 是我们不忠心， Tetapi Allah setia. 但是我们的神是忠心的神 Ya,，seperti yang tertulis dalam Matius yang kita tahu bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. 就好像马太福音说了，这个神的儿子来是要拯救了我 Dan 们。 ada jaminan di dalam Yohanes 6 ayat 37 di situ dikatakan itu adalah jaminan bagi setiap kita bahwa siapapun yang datang kepadanya tidak akan dibuang. 也有一个保证，就是当我们来到神的面前，我们是不会被撇下的。 Tidak peduli apapun yang kamu sudah lakukan di masa lalumu, 无论你的往后你已经做了什么错的事情， Dia Bapa yang rindu kepada anak-anak yang terhilang untuk kembali kepada Dia. Dia adalah Bapa yang rindu 他是一个 anak-anaknya kembali kepada Dia. 他是一个愿意接受我们的，当我们来到他的面前悔改的这个父。 Jika saudara-saudara kasih dalam Tuhan di sini ada yang merasa sudah terhilang, 如果 tidak 我 ada 们 relasi dengan Bapa, Lu ingat tahu. perumpamaan pada hari ini menunjukkan bahwa Bapa itu selalu menunggu kita kembali kepada Dia. 如果我们在我们当中觉得我们已经和我们的父有一个距离的话，我们就今天在早上的信息就教导我们就是要来到神的面前认罪悔改，而是有一个行动来到神的面前真真实实悔改，他会接受我们的。 Yang kedua, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita 第一件事就是教导我们， bahwa di luar Tuhan kita bukanlah siapa-siapa dan kita di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. 就是在神以外我们就不能做什么。 Jangan pikir kita sekarang punya segalanya, punya rumah, punya harta, punya kesehatan yang baik, punya semuanya. 不要觉得现在我们拥有了一切， Kalau hidup kita tidak tergantung Kristus, 但是如果我们的生活没有投靠我们的上帝 pada 的话， akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. 到最后我们是无法做任何 Seperti 事 firman 的。 Tuhan yang berkata, masih ingat perumpamaan tentang pokok anggur? 就好像这个葡萄树的比喻， Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, 就是枝子连在这个葡萄树， begitu juga dengan kita. 我们也 Harus 一样， melekat kepada Kristus. 我们要就是连在基督。 Jika ranting itu tidak melekat pada pokok, Lu buat akhirnya itu- apa? Ranting itu itu akan mati. 如果这个枝子没有连在这个葡萄树的话，这个枝子就是会枯干。 Di luar Kristus kita tidak akan berbuah, jangankan berbuah, kita akan mati. 在神以外，就是我们不会生果子，不单生果子，而是我们会死， Mengalami kematian kekal. 永恒的死。 Terus saudara-saudara sekasihan Tuhan, pentingnya kita selalu melekat kepada sumber kehidupan kita, 所以是 melekat 很 kepada 重要 Kristus. 的，我们要每次连在我们的这个来源就是耶稣。 Walaupun kita sekarang tidak sempurna apa yang kita lakukan, masih tidak apa-apa. 虽然现在我们不是很完全，但是不要紧， Proses, kita harus jalanin proses. 这是有过 Pertumbuhan 程 iman 的。 kita ada naik turun memang. 我们的灵性是有过程的增长， Tapi jangan berhenti tetap melekat kepada Kristus. 但是我们千万不要停止，因为我们要每天每时每刻连在这个我们的来源。 Yang ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari dalam perumpamaan pada hari ini adalah 第三件事我们可以学习的， bahwa sesungguhnya yang terpenting bagi Allah kita adalah relasi kita dengan Allah. 最重要的就是我们和我们的父有一个很亲密的关系。 Kadang kita orang Kristen, ya, kita sebagai orang Kristen tidak menyadari bahwa mungkin sebenarnya kita juga orang yang terhilang loh. 因为我们时常不知不觉，我们就是好像这个迷失的这个浪子， Mungkin tidak seperti anak sulung, mungkin tidak seperti anak bungsu. 可能 Tetapi 不好像这 kita, 个小孩子， tapi mungkin kita bisa juga seperti anak sulung. Tapi kita juga bisa seperti anak sulung. 但是我们可以，但是我们好像可能这个大儿子， Karena banyak dari kita mungkin merasa bahwa diri kita itu tidak jauh dari Tuhan. 因为我 Kita itu 们 dekat dengan Tuhan. 因为我们时常觉得我们就好像和上帝有亲密的关系，我们和上帝很亲近。
Tapi kita mengasihi Tuhan dengan pelayanan kita, dengan hanya taat perintah dan hukum Tuhan. 但是我们爱我们的神是用我们的侍奉，我们遵守他的使命， Cuma sekedar itu. 就好像到在这个两个事情而已， Relasi yang dibangun bukan atas dasar kasih kepada Allah, 就好像我们和上帝的亲密的关系不是因为我们的爱， tetapi sekedar mengenai taat pada peraturan seperti yang dilakukan oleh anak sulung. 而是好像这个大儿子的所做的就是我们侍奉而已。 Ingat saudara-saudara sekalian Tuhan, jika kita membangun relasi dengan Allah, relasi yang kita bangun dengan Allah harus atas dasar kasih kita kepada Allah. 我们千万要记得，如果我们爱我们的父亲的话，爱我们的父的话，就是我们要真真实实、诚心诚意的去做。 Yang keempat yang kita pelajari dalam perumpamaan ini adalah bahwa orang-orang Kristen juga bertanggung jawab untuk membawa kembali orang berdosa kepada Allah. 第四个就是我们成为神的儿女的话，我们也是有这个责任来带领这些有罪的人来到神的面前 Jangan 悔 seperti 改。 si sulung ini yang merasa dirinya lebih baik, lebih benar dan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk membawa anaknya pulang. 千万不要像这个大儿子的行为，就是好像他不乐意带领他的弟弟回到神的面前。 Kadang kita orang Kristen kan melupakan dan tidak merasa dirinya itu bertanggung jawab untuk membawa orang itu kepada Yesus. 因为我们时常 Bagi banyak orang yang mempunyai tanggung jawab untuk membawa orang berdosa kembali kepada Yesus adalah pendeta, hamba Tuhan. 因为我们时常忽略了我们的责任，就是带领这些有罪的人来到神的面前，就是牧师的责任嘛， Nah, 不是我们的 dimanapun 责 kita 任。 berada dalam situasi apapun, saudara, 无论你在哪一个情况下， sekali punya kesempatan, 如果你有机会， kita harus sampaikan kabar Injil baik ini kepada orang-orang yang kita ketemui. 我们要把这个福音传给那些我们所见的人， Kalau saya 所遇 biasanya 到的人。 kalau menginjil orang yang di luar yang agama Buddha segala macam ya, 如果 yang 我遇 memang agak 到 sulit ya untuk masuk ke mereka, tapi kita lihat ibaratnya kayak kecoa yang ada apa itu namanya? Antenanya. 如果我们遇到了这些，就像在基督以外的人，我们就是好像这个，就好像这个蟑螂一样，它 Kalau 有两 ketemu 个， musuh ya selalu udah langsung berdiri ya antenanya. 就好像有这个信号，如果他遇见他的敌人的话，这个信号就会告诉他有敌人在 Jadi 面 kita harus 前。 seperti itu. 我们就要像这蟑螂一样， Ketika ada celah yang bisa kita masuki untuk menginjili orang itu, apa pembicaraan kita waktu pembicaraan kita kepada orang itu, ada celah sedikit pun untuk kita masuk Injil Kristus ya, kita lakukan. 如果我们看有一个小小的窗口可以让我们进去的话，我们就是拿这个机会，就是进去那边他的那个小小的窗口来传福音。 Nggak usah menunggu kesempatan tertentu, 不要 ya, 等， waktu khusus, nggak usah. 不要等，就是有刚好的时间或者刚好的地点。 Tapi kita sendiri juga harus mengerti firman Tuhan, baru kita bisa sampaikan kepada orang lain. 但是呢，我们也是要先知道神的福音，我们才可以传讲给 Nah, 他。 itu cara saya menginjil orang biasanya. Dan saudara-saudara kasih Tuhan juga bisa begitu. 这是我的经验，当我传讲对人家传福音的这个经验，你 Nah, 们也是 saudara 可 kasih 以的。 Tuhan. Hal kelima yang kita pelajari dari perumpamaan pada pagi hari ini adalah yang terakhir, 然后第五就是最后的，我们可以学习的，就是在这个 bahwa 比喻可以学习 kita sebagai keluarga Allah patut bersukacita jika ada orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat kembali kepada Allah. 我们成为神的大家庭的话，当有一个人悔改的话，我们就是应当欢乐欢喜， Bukan malah menghakimi orang berdosa yang sudah bertobat itu. 而不是责备这些犯了罪的人。 Mungkin kita berpikir bahwa ayat ini ya simple, mungkin tak ada maksudnya, cuma suruh kita bersukacita. Tetapi 可能我们觉得这个经节就教导我们，就是我们应当要欢喜快乐而已。 Tapi kalau kita lihat ya, kalau saudara lihat, buka Alkitab saudara kalau kita lihat, 但是如果我们看我们的圣经的时候， di perikop sebelumnya yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, 就是在第14章的时候，就是就是那个迷失羊的这个比喻。
Di ayat terakhirnya selalu ditekankan bahwa demikian juga ada sukacita di surga. Ya, di ayat terakhir yaitu di ayat 7 ya, dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Terus kita lihat perumpamaan tentang dirham yang hilang. Di ayat terakhirnya juga dikatakan, aku berkata kepadamu demikian juga ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa dan bertobat. Terus di perikop yang kita bahas pada pagi hari ini di ayat terakhir juga dikatakan bahwa kita patut bersukacita dan bergembira karena orang berdosa itu sudah kembali bertobat kepada Allah. 就是当有一个人认罪悔改，就是死而复活、失而得的情况下，我们就是应当就是要欢乐、快乐、喜乐。 Mengapa saya bertanya? Saya semalam itu buka kitab membaca kembali ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Saya tiba-tiba ketemu. Lalu saya menanyakan diri saya sendiri, kenapa ya sampai ditekankan 3 kali begini? Mengapa kita harus bersukacita? 当我昨晚在思想要今天早上要传神的信息的时候，我就一直想，哎，为什么这个就3次的反复的就说我们应当要喜乐呢？ Mengapa kita harus bersukacita jika ada orang berdosa bertobat? 为什么我们应当要欢乐欢喜？当有一 Kalau 个人悔改 sesuai 呢？ yang saya renungkan, 如果符合我所想的 menurut 时 saya 候， adalah karena 我觉得，因为 jika kita adalah anak Allah yang mengasihi Allah, 如果我们是一个爱神的儿子， hati kita pasti sejalan dengan kehendak Bapa. 我们的 Pasti 心就 sejalan 好， dengan hati Bapa. 我们的心就是如同父的心。 Kehendak Bapa adalah bahwa orang berdosa itu bertobat, menghendaki orang berdosa bertobat. 父的心就是乐意看，就是认罪悔改的人来到他 Jadi 面 kalau 前。 kita anak Allah, 如果我们是 ada 神 orang 的儿 berdosa 子， bertobat, kita juga patut bersukacita seharusnya. 如 Itu 果有 menandakan kita anak Allah atau bukan? 如果有一个罪的人来到神的面前悔改的时候，我们就是应当要欢乐，因为我们就是因为父也是这样。 Karena kan ada di dalam gereja biasanya ya, orang yang sudah masa lalunya kelam, entah dia menjadi PSK, entah dia menjadi apa, setelah dia bertobat kembali ke gereja, apa respon gereja? Banyak juga yang menghakimi bahwa masa lalu ini akhirnya mereka kepahitan. 因为我们有时常看到，当有一个人就是这个妓女来到神的面前悔改的时候，他的一切的过犯呢，一切所做的事呢，等他悔改的时候来到教会的时候，我们人的眼一直看他的那个旧的他，而不是新的 Yang 他。 kedua, mengapa kita patut bersukacita yang saya dapatkan adalah 然后第二件事，为什么要喜乐？就是 karena kita adalah tubuh Yesus. 因为我们的身体是基督的身体。 Tidak mungkin kan kita tidak bersukacita jika salah satu tubuh kita, anggota tubuh kita itu hilang atau rusak kembali, ya kan? 我们当然不可能不欢乐嘛。当我们某些地方失去了，然后又回来了，我们当然会快乐嘛，会欢喜嘛。 Itu menandakan kita tubuh Yesus atau bukan. 这就是代表着我们是否是神的身体或者不是。 Nah, saudara, ternyata yang tadi yang kelima yang kita belajar itu bukan yang terakhir ya. Masih ada satu yang terakhir 其实还有一个是最后的， yang kita pelajari di perumpamaan ini, 就是刚才我们所得到的这个比喻，还有一个是最 bahwa 后的， Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh. 就是神就是愿意看到真是悔改 Bukan 的 hanya 心， sampai di pemikiran 而不是只停到我们的 dan 思想想 merencanakan, 法，然后我们去有计划， tetapi tidak bertindak. 然后没有去行。 Ibarat yang tadi saya katakan bahwa minta ampun, mulut minta ampun, tapi tidak ada niat di hati bertobat. 就好像我说的，我们的嘴里说悔改，但是我们的心没有真实的悔改。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， marilah kita selidiki diri kita masing-masing. 我们来审查我们自己， Apakah selama ini kita sudah memiliki kasih dan relasi dengan Bapa di surga yang dibangun atas dasar kasih? 是否在我们心里有这个对父亲的爱，对我们上帝的爱？ Bagaimana kita membangun relasi dengan Allah, semua kita tahu. 我们和我们的神有亲密的关系，我们自己知道。 Tentu dengan merenungkan firman Tuhan siang malam 当然就是来思想神的话， dan bersekutu dengannya. 然后和他有亲密的关系。 Nah, saudara-saudara siang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， apakah kita
Perumpamaan ini juga mengingatkan kita apakah kita mengasihi orang-orang yang terhilang. 这个比喻也代表着是否我们也是爱 Apakah 那些 kita 失 mencari 去的 orang-orang yang terhilang 就是浪子的这个心情呢？ atau kita seperti anak sulung ini? 或者我们就好像这个大儿子， Mungkin di antara kita semua di sini ada yang mungkin menjadi anak bungsu atau menjadi anak sulung. 可能在我们当中有人是当这个大儿子或者这个小儿子， Anak bungsu bahwa kita ingin bebas, kita keluar dari peraturan Allah, kita ingin Jauh hidup itu bebas, sih. menjauh dari Allah, menjalani hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. 小儿子就是我们就是要得到自由，就是要远离上帝，就是要随时随意的去做我们所要做的事。 Anak sulung seakan-akan kita itu sehari-hari bersama dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, pelayanan segala macam, tetapi kita tidak memiliki relasi dengan Allah. 大儿子就好像我们就是在神的面前，我们侍奉神，我们就是做神的工作，但是我们却失去了和神有亲密的 Dimanapun 交 posisi 通的 kita 关系。 saat ini, anak sulung atau bungsu, 无论你在哪一个地位，就是无论你是大儿子或者小儿子， Tuhan mengasihi kita, 上帝是爱我们的， Tuhan menunggu kita kembali kepada Dia. 上帝是等待我们回到他的 Dia 身 bahkan 边。 sangat rindu menunggu setiap hari anaknya yang hilang, yang tidak berrelasi dengan dia, untuk balik berrelasi dengan dia. 他也每时每刻等待这些儿子回到他的面前。 Saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， marilah kita memiliki relasi dengan Bapa 我们来一起要有和神有亲 yang 密的关 benar-benar 系， dibangun atas dasar kasih, 就是用我们 bukan 的 sekadar 爱， taat kepada peraturan. 而不是只是我们侍奉的这个表现。 Jika firman Tuhan pada pagi hari ini menegur hati kita bahwa relasi kita udah jauh dari Tuhan, untuk balik, lakukan. Karena tidak semua orang bisa punya kesempatan, ya, kita tidak menjamin besok hari kita punya kesempatan untuk membangun relasi dengan Allah. 如果今天的神的话有提醒到我们，或者我们会有感受到我们和神已经有一个有一个距离的话，我们就是现在我们就是要行动，回到神的面前认罪悔改。 Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. 希望今天早上的神的话能够祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, jika di antara kami ada yang terhilang, Tuhan, entah seperti anak bungsu atau anak sulung, Tuhan. Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu pada saat ini merendahkan diri kami, Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami mau, Tuhan, kembali kepada Engkau, berrelasi kepada Engkau, Tuhan, hidup dekat kepada Engkau, Tuhan, bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan, sadarkan setiap kami, Tuhan. Jika pada hari ini kami sudah menjauh daripada-Mu, Tuhan. Kiranya, Tuhan, pada hari ini juga kami boleh menyadarinya, boleh mengambil keputusan, dan kami boleh sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh kembali kepada Engkau, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, masih memberikan kami kesempatan untuk bertobat, Tuhan. Masih mengingatkan kami, Tuhan, dengan firman-Mu, Tuhan. Itu tandanya Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Tuhan, jika ada jemaat kami, ya Tuhan, yang sudah lama terhilang, Tuhan, kami berdoa kiranya mereka boleh kembali lagi kepada Engkau, Tuhan. Boleh bertobat, ya Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari Engkau, Tuhan. Karena di luar Engkau, ya Tuhan, kami semua adalah mati, Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan. Biar jemaat kami juga, Tuhan, semakin hari semakin boleh bertumbuh, Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus, ya Tuhan. Tolong setiap kami juga memiliki beban dan tanggung jawab untuk membawa orang-orang berdosa kepada Engkau, Tuhan. Sebab itu yang Engkau kehendaki. Terima kasih, Tuhan. Berikan kami juga hikmat bijaksana ketika kami berbicara firman-Mu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan. Berikan kami hikmat bijaksana sehingga kami dapat membawa mereka yang di luar sana untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sungguh serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, terima kasih buat hambanya yang telah menjadi saluran berkat pada saat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan.
kita mau memberikan persembahan, mari kita mau berdoa sama Bapak yang berkata dalam kerajaan surga, Bapak yang mengasihi kami dan tidak melihat masa lalu kami. Bapak mau melihat kesungguhan hati kami untuk datang kepadamu, sungguh-sungguh bertobat dan mengaku dosa dan menyadari diri kita siapa dan mau datang kepada Bapa dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Ibu Bapa yang mengasihi kami, yang mau mengampuni segala kesalahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu yang Ibu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mulai hari ini kami mulai ada di tempat ibadah ini bukan karena kami baik, tetapi karena kasih setia-Mu, karena perlindungan-Mu, pemeliharaanmu kepada kami, sehingga Engkau bisa memimpin kami untuk masuk dalam hadirat. Terima kasih ya Tuhan, sampai saat ini walaupun banyak segala masalah yang terjadi dalam dunia ini, khususnya di Indonesia, banyak bencana alam maupun sakit penyakit menular yang melanda bangsa kami. Tetap Engkau tetap melindungi kami dan tetap menjaga kami sehingga kami boleh sehat dan boleh beribadah kepadamu. Ini semua karena anugerah dan kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami patut bersyukur setiap hari kepadamu ya Bapa. Kami serahkan juga bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Kami juga menyerahkan rakyat kami Indonesia dalam tangan-Mu, supaya rakyat kami bisa dituntun di dalam kebenaran, di dalam jalan yang benar, supaya mereka bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Presiden Joko Widodo. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan semua anak buahnya dan juga jajarannya dan juga semua menteri-menteri yang telah dipilih dan juga Kapolri dan juga Panglima TNI, semuanya yang sudah terpilih ini, biarlah Tuhan Engkau pakai dia sebagai hamba-hamba-Mu yang duduk di dalam pemerintahan, baik gubernur dan semua bupati dan semua RT RW semuanya, mereka yang lulus dia duduk dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan setia. Apa yang telah dipercayakan kepada pemerintah, supaya mereka bisa melakukan dengan setia. Ya Bapak berkati dan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, hikmat yang luar biasa, agar dia bisa memimpin bangsa ini dengan baik, dengan rendah hati, dengan selalu mengandalkan kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini supaya bisa biar bangsa kami bisa mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan dan pemelihara Tuhan. Kami serahkan juga korban-korban yang bencana alam, gempa bumi maupun juga banjir bandang dan juga semua mereka yang telah kehilangan rumah, mereka yang sudah kehilangan sanak saudaranya. Dan ya Tuhan, Engkau curahkan belas kasihan kepada mereka. Biarlah ada orang-orang yang mau mengulurkan tangan untuk membantu korban-korban ini. Ya Bapak, berikanlah kami juga pemerintah Indonesia bisa mengadakan mereka yang bagian tentang bencana alam ini bisa bagaimana untuk menangani korban-korban bencana alam. Kami juga menyerahkan akan rumah sakit dan semua mereka yang menangani pasien-pasien baik pasien corona dan semua orang yang sakit, biarlah Tuhan merawat dan memberikan dokter maupun juga merawat dengan baik dan untuk dengan kasih merawat pasien yang sakit. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan akan gereja ini dalam tangan-Mu dan rencana pembangunan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kami serahkan jemaat gereja Presbyterian
Jalan Sriwijaya nomor 2 di Pulau Batam ini. Bagi mereka yang lagi cari pekerjaan, biarlah Tuhan membuka jalan bagi mereka supaya mereka bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang usaha, mereka yang bekerja, semuanya berikan mereka kesehatan, kekuatan baru untuk melaksanakan tugas mereka. Dan mereka walaupun dalam segala pekerjaan apapun, agar mereka tidak lupa untuk beribadah kepadamu, untuk hidup dekat kepadamu, untuk membangun hubungan baik dengan Tuhan. Bapak, kami cuma menyerahkan akan Pulau Batam ini dalam tanganmu. Semua penduduk di Pulau Batam ini bisa mentaati protokol kesehatan, bisa menjalankan kehidupan yang baik, bisa menjaga kebersihan dan semuanya. Ya Bapak, kami cuma menyerahkan pembangunan yang ada di Pulau Batam ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kami juga menyerahkan juga negara-negara yang tetangga, Singapura, Malaysia, Filipina, maupun Thailand, maupun Australia, dan sebagainya semuanya. Biar mereka juga mengalami itu sakit penyakit virus corona. Tapi Tuhan kiranya Engkau menjamak mereka dan mengulurkan tangan bantu mereka supaya mereka bisa melewati penderitaan ini dan bisa lewat dan mereka bisa memajukan desa hubungan dengan bangsa kami Indonesia, terutama Batam yang dekat dengan negara-negara tetangga ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan juga akan semua jemaat yang telah siap untuk memberikan persembahan, baik perpuluhan, baik persembahan ucapan syukur, baik persembahan berita dan persembahan. Jika rela, biarlah Tuhan kami memberi bisa dengan suka hati, dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan ketulusan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau terima persembahan yang akan kami berikan ini semuanya bisa menjadi satu berkat bagi kerajaan kita di bumi ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan semuanya. Selanjutnya yang kami juga akan tinggalkan tempat ini dan melakukan pekerjaan dan rapat semuanya. Tuhan Engkau pimpin sertai semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, dan firman Tuhan yang telah kami dengar ini supaya kami bisa mengkoreksi diri kami sendiri. Apakah kami di posisi anak yang sulung atau anak yang bungsu? Biarlah kami boleh menyadari bisa ada satu pertobatan yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan seperti anak bungsu ini. Dia bisa menyadari kesalahannya, perbuatannya, dan mengaku dosanya. Dan Bapaknya menerima dia seperti Bapak di surga juga menerima kami. Supaya kami sudah menjadi anak yang sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh hidup dekat kepadamu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan dan pakai semua pelayan-pelayan Tuhan tempat ini, baik pemusik dan baik semuanya, baik pelayan-pelayan penghormatan Tuhan serahkan dari tangan-Mu. Mohon Tuhan berpimpin pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kecaplah dan lihat betapa baiknya. Dan
saja Tuhan, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik, kita akan masuk dalam waktu sejenak. Yang pertama, ibadah kita tetap kita akan lakukan dua versi, yaitu secara online dan secara offline. Yang kedua, bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, terkhususnya bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, bisa mengirim, mentransfer ke rekening gereja, dan bukti transfer bisa dikonfirmasi kepada bendahara kita. Lalu yang ketiga, untuk doa Biston Komsel Youth sudah mulai diaktifkan kembali. Jadi bagi setiap jemaat Tuhan, ayo kita bergabung bersama-sama dalam pelayanan ini. Yang keempat, bagi yang mau dibaptis, silakan mendaftarkan diri ke Evangelis Edison untuk mengikuti bimbingan kelas katekisasi. Baik, tidak ada lagi pengumuman tambahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat kasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya cinta kasih yang sempurna dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Juru Selamat kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara dalam Tuhan. Ibadah kita selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.